وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين. أما بعد، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وكعسى حرى لكن وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزمخ لو لقى أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النظر بيت 166. وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزمخ لو لقى أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النظر. Waka'asa, dan seperti asa, iaitulah hara, artinya fi ad-dalalah ala raja'il fi'li. Jadi asa dengan hara, satu lagi ikhlau laqa af'al raja, makna raja'ul fi'li. Harap-haraplah, mudah-mudahanlah. Jadi waka'asa itu ialah hara, seperti asa itu ialah hara. Walakin ju'ila, tetapi jadikanlah khabaruha hatman bi'an muttasila, khabarnya, khabar kepada hara itu ialah hatman. Hatman ni maknanya wujuban, artinya ittisalan hatman bi'an muttasila, artinya khabaruha hatman bi'an muttasila, khabarnya wajib dengan an itu muttasila, artinya ittisalan hatman, berhubung khabarnya dengan an wajib. Bagi siapa? Bagi hara. Baik. Kenapa dia asa seperti hara? Dari sudut kedua-duanya fi dilalah ala raja'il fi'li. Yang tak apa nak sopak ialah sebenarnya bait ini kesinambungan daripada bait yang sebelumnya, iaitu bait 165. Bait 166 ni saat sebelum tu, sebab kalau ingat baliklah bait 165 sebelum ni, wa kaunuhu biduni an ba'da asa, dan keadaannya tanpa an setelah asa itu nazrun. Kalau tak ada asa itu tak boleh, cuma sedikit. Tak? Jadi kalau fi'il naqis dia asa, banyaknya khabar kepada asa itu ialah ada an. Banyak. Nazrun, kalau khabar tak ada an sedikit. Adapun adik-beradik dia yang satu lagi, itulah hara, iaitu hukumnya wajib, hatman. Mesti ada an yang berhubung. Muttasilan ay berhubung dengan fi'il. Wa alzamukh law laqa'an mithla hara, dan lazimilah oleh sekalian kamu akan ikhlau laqa. Ikhlau laqa ni kategori kecil dia lain sikit. Dia ialah af'al apa? Ikhlau laqa. Afwan. Ikhlau laqa ni dia termasuk dalam geng tu juga. Asa hara ikhlau laqa. Dan kemudian dia beritahu wa alzamukh law laqa'an mithla hara. Lazimilah oleh sekalian kamu akan ikhlau laqa itu an juga. Mithla hara, seperti haram. Mana sama alzamu, wajib.
Jadinya asa tak wajib, yang ada an pada khabarnya banyak, yang tidak. Maknanya kalau tidak ada an pada fi'il tu qalilun, sikit, nazara. Artinya mafhum mukhalafahnya selepas au syakka pun khabarnya pada fi'il tu ialah banyak, kebanyakannya ada an. Jadi perbincangan setelah ini dua bit ni dia khilaf-khilaf macam itulah. Ada kata banyak, ada kata sedikit, ada kata kuning-kuning. Jadi kita boleh baca dan boleh faham insya-Allah. Yakni anna hara mithlu asa. Artinya bahwasanya hara itu ialah mithlu asa, seperti asa, fi dalalati ala raja'il fi'li, dalam pada menunjukkan di atas raja'il fi'li. Artinya fi'lun, al-fi'lu ma dalla ala raja'. Hara. Itu yang dikatakan ka'asa wa ka'asa tu hara. Lakin yajib iqtiranu, tetapi wajib oleh iqtiranu khabariha bi an, oleh menyertai khabarnya dengan an. Itulah yang beza dia sikit dengan asa. Nahwu seumpama hara zaidun ay yaquma, harap-haraplah Zaid itu berdiri dia. Walam yujarrad khabaruha min an, dan tidak ditajridkan khabarnya daripada an, pada hara ni, la fi syi'ri wala fi ghairiha, kemah sungguh. Tidak pada syair dan tidak pada selainnya, selain syair. Mesti ada an pada khabar dia. Itulah pada fi'il lah. Haram maksud dia af'al raja'. Raja' mana harap. Harap-haraplah Zaid itu berdiri dia. Sebab itu dalam matan tadi disebut khabaruha hatman. Hatman tu wujuban, wajib. Kemudian wa kadzalika ikhlau laqa, dan demikian itu juga wajib disertakan pada khabar ikhlau laqa yang berbentuk jumlah fi'liyah itu ialah an. Wa kadzalika ikhlau laqa. Ikhlau laqa pun termasuk dalam raja' juga. Harap-harapanlah, harap-haraplah. Talzamu an, melazimilah an, oleh an itu khabaraha, akan khabarnya. Bila sebut khabarnya, kena bayanglah khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Ingat tak bait 164 ulang balik dalam tajuk awal af'al muqarabah tu. Kakana kada wa asa lakin nadar ghair mudhari'in hadaini khabar. Dikerapnya dalam bentuk fi'il mudhari'. Dia bab awal lagi. Nahu seumpama ikhlau laqatis sama'u an tumtira. Mudah-mudahan hujan itu turun dia. Wa huwa min amthilati sibawaihi, dan ianya ialah daripada contoh Sibawai. Mana dia? Ikhlau laqadis sama'u antum tira. Sibawai, sampai Sibawai buat contoh pun Ibnu Aqil kata, oh ni contoh Sibawai. Maknanya dia menjadi hujah orang-orang yang min tabaqah al-ula ni. Macam seorang profesor lah, dia bukan boleh cakap, dia kurang. Kalau kita jumpa seorang profesor di tepi jalan, kita tanya sebenarnya, dia bukan boleh cakap, lebih kurang. Profesor. Sebab statement dia boleh dikodkan. Dia sebut profesor sekian di tepi jalan, tarikh sekian, minit sekian, jangan main-main. Jadi level ulama-ulama min tabaqah al-ula lagi dahsyat lah. Ini dikod, ini dipanggil dikodkan. Ini dia kata wa huwa min amthilati Sibawai, dia nak kukuhkan hujah dia ni. Ini hujah Sibawai. Mengatakan ikhlau laqatis sama, khabar bagi ikhlau laqa ialah wajib ada an.
Wa amma awshaka fal kathiru iqtiranu khabariha bi an. Dan adapun awshaka min af'al al-muqarabah. Hampirlah. Fal kathiru yang banyak bi khabar awshaka iqtiranu khabariha ialah menyertai khabarnya itu dengan an. Banyaknya ada an wa yaqillu hadfuha minhu dan sedikitlah oleh hadafnya darinya. Buang buang tu sikit yang tu daripada matan pun dia sebut macam tu, tapi terbaliklah. Ba'da aw syakan tifa an-nazara. Maknanya mafhum mukhalafahnya banyak ada khabarnya adaan. Famin iqtiranihi biha, dan di antara penyertaannya, menyertainya dengannya, artinya an sertai fi'il kepada sebagai khabar kepada ausyaka, qauluhu, ini bukti. Katanya kata syair, walau su'ilan nasut turaba. Dan jika ditanyakan akan manusia, jika diminta akan manusia akan tanah, la ausyaku, tu ausyaka tu, lam jawab bagi lau, nescaya, lam macam-macam lah, lam harful jar, lam litakid, lam jawab pun ada macam ni, lam jawab lau. Kalaulah diminta akan manusia itu tanah, minta tanah ke orang lah, daripada orang, la ausyaku, nescaya hampirlah oleh sekiranya mereka itu, idza qila hatu, apabila dikatakan bawa mai sini, hatu tu bawa mai sini, ayyamillu wa yamna'u, bahawa nampak ada an, jawab bagi jumlah ayyamallu ialah jumlah itu jumlah fi mahalli nasbin khabaran li ausyaku. Ini bukti dia. Idza qila hatu ayyamallu wa yamna'u, bila orang kata hai buat mai sini tanah, ayyamallu, bahawa jemulah oleh sekalian mereka itu, wa yamna'u, dan menegah. Dia minta tanah ya mak. Boleh jadi minta tanah segenggam tu, siapa nak pergi bagi segenggam dah, apa gunanya? Kalau mama naklah tanah, nak kebun. Wa yamna'u, dan menegah mereka itu. Itu satu bukti. Ini bukti yang khabar fi'ilnya adaan. Wa min tajarrudihi minha, dan min ay min misali tajarrudihi minha, di antara contoh yang tajarrud dia, buang akannya darinya, buang an daripada khabarnya yang berbentuk fi'il itu ialah yushiku man farra min maniyatihi. Ini syair yang agak bagus untuk dihafal. Yushiku, hampirlah, man farra min maniyatihi, mereka yang lari daripada kematiannya, fi ba'di ghirratihi, pada sebahagian, ghirrah artinya ghaflatihi, pada sebahagian waktu dia lalai itu, yuwafiqha, waktu tu dia nak mati. Waktu duk ingat tak mati, waktu tak ingat duk tengah pulun dunia, yuwafiqha. Ada an pada yuwafiqha? Tidak ada. Jadi yushiku ialah fi'il naqis dia. Dia perlu ada isim, dia perlu ada khabarnya. Jadi khabarnya an yuwafiqha tak ada. Yuwafiqha artinya yusibuha boleh, wa yaqa'u 'alaiha boleh, mengenainya lah. Fi ba'dhi ghirrati, pada sebahagian waktu kelalaiannya, yusibuha, dia akan kena. Ada bukti dia. Kemudian bait yang ke 168. Wa mithluka da fil asahhi karaba, dan seperti kada Jadi kada, karaba, ausyaka, duduk dalam satu grup af'al muqarabah. Dan seperti kada itu fil asahhi, pada qaul yang asah, maknanya seperti kada ialah
karaba. Fil as-sahih, pada as-sahnya ialah wa tarku an, meninggalkan an, maknanya khabar kepada kada sama macam karaba, tidak ada an. Yang tu contoh-contoh yang kita boleh tengok baliklah ke belakang. Ada semua di awal bab. Ingat tak? Ingat tak? Kata ingat kena hafal matan. Kena hafal matan. Kita nak terus je, kita tak mau ni lah ulang lagi, dia makan masa. Baik. Wa tarku an ma'dhi syuru'. Baik. Afwan. Bait 168 dia ada dua syatar. Syatrul awal wa mithlu kada fil asahi karaba. Jadi hukum kada ialah hukum karaba sama macam kada dari sudut apa? Kena baca balik. Baik, sekejap lah kita nak tengok kod-kod, jumpa contoh balik. Sama barangkali boleh dari sudut kada masuk pada mubtada khabar, karaba pun masuk pada mubtada wal khabar. Rafa' isim, merafa'kan mubtada jadi isim, menasabkan khabar jadi khabar kepada dia, mungkin maksudnya sama dari sudut itu. Kemudian masuk syatrul tsani, dia cerita lain. Wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba, dan meninggalkan an ma'dhi syuru' bersama dengan yang mempunyai syuru'. So yang mempunyai syuru' ni ialah hak kategori ketiga tu. Ma dalla 'ala al-insya', ma dalla 'ala al-insya' aw asy-syuru'. Itu fi'il syuru'. Syuru' ni kita mula nak buat sesuatu. Insya'. Insya' pun kita mula nak buat sesuatu. Sebab itu dia ada kehampiran maksud makna insya' ni dengan syuru'. Cuba kita tengok contoh. Budak yang baru dilahirkan dia panggil an-nashi, sebab dia baru nak mula hidup. An-nash'atul ula, an-nash'atul ula dalam Quran tu, an-nashi. Dia baru nak mula. Baru mula nak hidup. Kalau alladhi ansha'ahu, orang yang memulakan, artinya yang membina satu bangunan tu, mengasaskan. Dia dekat-dekat nak sama makna. Sebab apa karangan orang kata tulis insya'. Insya' tu kita mula nak menulis tu kita insya' dari sudut bahasa. Sebenarnya lepas pada kita cakap tu dia panggil ta'bir. Mal ladzi tu'abbir, apa yang kau ta'birkan. Insya' ni sebenarnya baru nak mula aja. Itu dia ada apa? Makna yang hampir sama. Jadi bila disebut wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba, an wajib tidak ada. Kita kena tinggalkan an dengan af'al yang madalla ala al-insya' atau asy-syuru'. Puan ni ada lima dia tadi. Ja'ala, tafiqa, wa akhadha, wa 'aliqa, wa ansha'a. Ka ansha'as sa'iqu yahdu wa tafiq. Dia bagi siap-siap contoh. Ansha'as sa'iqu yahdu. Itu contoh yang lengkap. Nampak ada an atau tidak? Tidak ada. An yahdu tak boleh. Wajib kita tarku an ma'dhi syuru'. Okey, apa ayat ni, maksud ayat ni? Ansha'as sa'iqu, bermulalah as-sa'iq itu, pemandu itu, yahdu. Yahdu bermakna yatba'u, menuruti. Dia tengah duk bawa memandu kereta, dia mula nak turutlah dari bawah duduk depan tu. Ansha'as sa'iqu yahdu. Ka ansha'as sa'iqu yahdu wa tafiq. Jadi yang pertama ansha'a, yang kedua tafiqah. Kadza ja'altu, begitulah yang ketiga ja'altu, iaitu ja'ala. Wa akhadtu ialah akhadha, wa 'aliq. Semua ada lima. Cuma contoh yang pertama itu ialah sebagai contoh. Boleh faham no matan no? Lam yadhkur Sibawaihi, tidak menyebutlah Sibawaih
fi karaba, pada masalah karaba, illa tajarruda khabariha min an, kecuali tajarrud khabarnya daripada an. Si bawah sebut karaba, dia khabarnya tak ada an. Wa za'ama al-musannifu anna al-asahha khilafuh. Dan telah menyangkalah oleh musannif. Kan dalam tadi matan dia sebut wa mithlu kada fil asahhi, itu artinya fi zahir kalam al-musannif. Walhal si bawah tidak menyebutkan begitu. Dia tidak ada an. Illa tajarrud khabarnya min an, itu apa yang disebut oleh si bawah. Adapun sangkaan musannif annal asahha, yang paling bahwasanya yang paling asah, khilafu, khilafnya si bawah pada mengatakan an juga, karaba juga khabarnya boleh ada an. Tidak seperti mana pendapat si bawah. Itu maksud wa za'mal musannifu annal asahha khilafu. Wa huwa, dan ianya, dan ia, annaha, bahwasanya ianya mithlu kada. Apa dia? Karaba kathiru fiha, maka yang banyak padanya ialah tajrid khabarnya min an, daripada an. Jadi kada bermacam tu, kata musannif, karaba bermacam tu juga. Fi al-asah, dalam matan dia sebut wa mithlu kada fil asahi karaba. Fayakunul kathiru fiha tajrida khabariha min an wa yaqillu iqtiranuhu biha. Dan sedikitlah oleh menyertainya an itu dengan fi'il ataupun dengan khabar. Famin tajridihi, dan di antara contoh tajridnya daripada an, qauluhu qaulu syair, karabal qalbu min jawahu yadhubu. Karaba, dia menunjuk di atas apa? Madalla ala al-muqarabah. Hampirlah oleh hati itu, min jawahu, dengan sebab sakitnya. Jawah artinya syadidul wajdi. Syadidul wajdi, tersangat pedih hati. Sakit hati kan, tak tahu nak abang. Tu orang boleh tumbuk dinding tu. Karabal qalbu min jawahu, hampirlah hati itu oleh kerana sakit, terlalu sakitnya, yadhubu, cair tu dah. Hati sakit sampai nak cair, punya geram. Haina, pada satu ketika, dalam ni dia tak ada fa. Qala al-wushatu, dalam ni dia ada fa. Faqala al-wushatu. Yang mana betul? Wallahu alam. Tak ada kan? Haina qala al-wushatu, ketika berkatalah oleh al-wushat. Al-wushat ni orang yang suka cakap benda buruk orang lah. Orang suka mengumpat, orang suka apa. Ketika mana wushat berkata, hindun ghadub. Hindu ni ghadub, seorang yang sangat pemarah. Ghadub tu sirah mubalaghah. Mungkinlah apa nama dia ni kekasih kepada Hindun. Orang nak mahabak kat dia. Hindun ni memang sifat dia pemarah sungguh. Geram sungguh. Mana syahid? Syahid mana? Syahid yang penting. Syahid ni tajrid. Cari fi'il mudhari'. Yadhubu tu tak ada. Kan? Dia kalau kita nak dhabit, yadhubu khabaru karaba mujarradun min an. Khabar kariba yang sunyi, mujarrad daripada an, tidak ada an. Karabal qalbu min jawahu yadhubu. Kan? Hak lain tu sepatutnya an yadhub, tapi untuk karaba tidak ada. Sedikitlah menyertainya. Ini contoh yang sedikit. Wa sumi'a, dan didengari. Artinya bila sumi'a itu sama'iyah. Min iqtiranihi biha, dari menyertainya dengan quluhu, iaitulah kata-katanya kata syair, saqaha dhawul ahlami sajlan 'ala adh-dhama. Telah memberi minum akannya oleh dhawul ahlam, orang yang mempunyai mimpi. Sajlan itu ialah baldi yang ada air, ala dhama, atas orang yang dahaga. Saqahu dhawul ahlam sajlan ala dhama. Ini makna yang berbentuk
Analogi, kiasan. Kita terjemah dulu. Waqad karabat. Itu poin dia. Syahid dia. Dan sesungguhnya karabat. Muqarabah ke apa? Dan sesungguhnya telah hampirlah a'naquha, lehernya itu antaqatta'a, terputus. Ini ada sama'i. Khabar kepada karaba ada antaqatta'a. Jadi syair ini ialah Abi Yazid Al-Aslami. Ini ialah syair yang dia kritik Ibrahim bin Hisham bin Ismail bin Hisham Ibn al-Mughirah, Gubernur Madinah, daripada sebelah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi sebelum ni cerita dia kenaan dengan baik ni lah syair ni. Abi Yazid Al-Aslami ni sebelum tu dia puji Ibrahim bin Hisham ni. Jadi pujian dia tak mendapat tempat. Ibrahim bin Hisham ni, dia Gubernur Madinah, dia buat tak tahu lah. Dia tak bagi hadiah, dia tak bagi balasan apa-apa kan. Bahkan bila dia puji, dia pula kena pukul. Siapa yang arahkan? Gubernur tu lah, Ibrahim bin Hisham tu lah. Diarahkan untuk dipukul dengan tongkat. Lepas kena pukul, serang pula. Dia serang, keluarlah syair ni. Karabal saqaha dhawul ahlam sajlan ala dhama. Waqad karabat a'naquha an taqatta'a. Jadi kalau dari sudut makna ni, orang yang dipuji ni, syair ni nama apa tadi? Abi Yazid Al-Aslami. Bila dah dia puji, dia balas balik dengan kejahatan kan. Jadi orang kata seolahnya saqaha dhawul ahlam. Orang yang dahaga ni diberi minum oleh orang yang hanya ada mimpi ya, satu baldi ayak kepada orang dahaga. Kan? Hampirlah orang yang nak minum tu waqad karabat a'naquha an taqatta'a. Nak terputus pasal apa? Kan bila orang nak tuang minum ayak, orang jenguklah orang dahaga. Al-dhamak ni orang dahaga. Bila jenguk ni ayak tak ada pun. Jenguk sampai nak putus leher. Dalam tu makna dia. Waqad karabat a'naquha an taqatta'a. Dia memang orang kata dia hentam kau-kau lah. Hang bohong je. Kawan puji tak dapat apa, kau hentam balik. Ini sama'i ada an taqatta'a. Wal masyhuru, dan bermula yang masyhur pada karaba fathur ra, ialah khabar kepada wal masyhur ialah fathahkan ra, karaba. Wa nuqila, dan dinukilkan kasrahkannya aidan. Kasrah aidan ada juga. Artinya karaba ada, itu yang masyhur. Kalau baca kariba jangan tegak orang lain, itu ada juga tapi tak banyak. Kawan Abah dulu ada seorang orang Sabah nama Muhammad Nur Lakariba. Ujung tu jelah. Wa ma'na qawlihi, dan makna kata-katanya wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba. Tak susah nak difahami. Annama dalla ala syuru' fil fi'li la yajuzu iqtiranu khabarihi bi an. Ini dia memberikan justifikasi kenapa af'al syuru' yang 5 adik-beradik itu ja'ala tafiqa akhadha aliqa dengan ansya'a, dia tak boleh ada an pada khabarnya fi'il mudhari' dia tu. Wa ma'na qawlihi wa tarku an ma'dhi syuru' wajaba annama dalla 'ala syuru', bahwasanya barang yang menunjuk di atas syuru' fil fi'li, kan dia af'al ma dalla 'ala syuru', tidak haruslah oleh iqtiranu khabarihi bi an, menyertai khabarnya dengan an, kerana ada clash, percanggahan dari sudut makna. Lima bainahu wa bainaan minal munafati, kerana bagi barang yang di antaranya, antara apa? Af'al syuru' wa bainaan, dan di antaraan minal munafati, ada elemen-elemen penafian dan penolakan, makna clash.
Dia tak boleh duduk sekali. Af'al syuru' khabarnya pada yang mudhari' itu tidak boleh adaan. Sebab apa? Li'anna al-maqsuda bihi, kerana maksud dengannya dengan af'al syuru'. Af'al syuru' itu memberi erti hal sekarang. Kan? Cuba kita tengok kita contoh tadi. Ansha as-sa'iqu yahdu. Bermulalah. Jadi bermula ni hak sekarang. Kan? Sedangkan wa'an lil istiqbal. An menunjukkan mana akan datang. Oi, mana boleh? Tak bertadung makna. Sekarang dengan akan datang lain. Faham kan? Tak teranglah. Wadhalika, dan yang demikian itu nahu ansha as-sa'iqu yahdu. Tengok dia buat contoh tu juga. Bermulalah pemandu itu yahdu ayyatba'u. Ansha'a dia memberi makna apa dia? Tu yang tak boleh duduk dengan an tu. Makna hal ansha as-sa'iqu sekarang ni. Kalau buah an mana? Istiqbal akan datang. Tak bolehlah ada an. Tak payah masuk an. Jadi ansha as-sa'iqu yahdu sahaja. Kemudian yang lain tu, yang sahabat-sahabat ansha'a tu, dia buat contoh di sinilah. Wa tafiqa Zaidun yad'u. Jadi kalau tafiqa Zaidun yad'u, apa maknanya? Bermulalah. Dah start dah. Zaid itu fi apa nama isim kepada tafiqa. Yad'u, jumlah itu ialah fi mahalli nasbin khabaran li tafiqa. Dah bermula dah Zaid itu berdoa. Wa ja'ala Zaidun yatakallamu. Takdir dia. Dan bermulalah, kalau dia ikut memanglah ja'ala tu makna jadi. Tetapi dia ada mengandungi elemen makna syuru' ataupun insya'. Ansya'a. Dia mula nak cakap lah tu. Sebab itu kadang-kadang, cuba tengok. Kalau kita mengaji bahasa Arab ni, kita tengok setengah ayat ja'ala yatakallam. Dia, kalau ikut psikologi, ja'ala, telah menjadilah dia nak cakap. Bukan makna menjadi. Dia mula nak cakap lah tu. Ja'ala yatakallam. Wa akhadha Zaidun yanzimu. Bermulalah mengambil. Saya makna akhadha mengambil. Ada makna syuru'. Bermulalah Zaid ni nak susuh. Dia mula nak susuh. Akhadha yanzimu. Ataupun yunazzimu. Sebab itu kita boleh sebut akhadha Muhammadun ya'kul. Muhammad dah mula nak makan dah. Tak salah. Wa 'aliqa yaf'alu kadha. Samalah. 'Aliqa. Bermula dia nak buatlah sesuatu. Benar tu. Baik, ke 170. Wasta'malu mudhari'an li awshaka wa kada la ghairu wazadu musyikan. Wasta'malu mudhari'an li awshaka, dan telah menggunakanlah oleh sekalian mereka itu orang Arab ataupun nuhat akan mudhari'an. Maknanya dia perbuat dalam bentuk fi'il mudhari' bagi dua. Yang pertama untuk awshaka berbunyi yushiku. Yang kedua kada yakadu. La ghairu, tidak yang lain. Wazadu, dan mereka menambah, artinya al-Arab ataupun nuhat kan, awshaka tu dia tambah jadi musyikan. Dia tambah lagi jadi isim fa'il. Banyak tak banyak? Bila tambah ni nasi tambah. Larat nak makan banyak tak? Larat lah. Ditambah tu makna sikit lah. Af'alu hadzal babi la tutasarraf. Bermula fi'il bab ini, bab af'al muqarabah ni, la tatasarrafu, tidak bertasrif lah. Maknanya tak boleh buat mudhari', tak boleh buat hal lain. Illa kada wa awshaka, seperti yang dimaklum dalam matan tadi. Kecuali kada dan awshaka. Wasa'malu mudhari'an li awshaka wa kada la ghairu. Kecuali dua ni. Ini boleh. Fa'innahu qad ustu'amila minhum al-mudhari'u. Maka sesungguhnya digunakan dari kedua-duanya itu ialah al-mudhari'. Nahu qawlihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala,
yakaduna yastun. Nampak? Kada jadi yakadun. Tahu macam mana matan ni Ibnu Malik ni boleh sebut wasta'malu mudhari' ala syaka wa kada? Merujuk ayat Quran ni lah. Hal lain tak ada. Jadi ayat Quran itulah, hadis Nabi itulah sumber utama timbulnya kaedah nahwu ni. Apa makna yastun? Yastun artinya yuqi'una bihim al-qatlu. Perang dan bunuh. Hampirlah mereka itu akan dijatuhkan, peperangan kepada mereka akan diserang, akan dibunuh. Yakaduna yastun. Ini cerita apa, kena rujuk baliklah dalam tafsir. Wa qauli syair, dan kata syair, ay ka qauli syair yushiku man farra min maniyatihi. Baik, bait ni ada yang sebelum ni. Dia rujuk nombor tu, nampak tak nombor? Bait yang ke berapa nombor? Yang ke-90. Yushiku man farra min maniyatihi fi ba'd ghirratihi yuwafiqa. Elok hafal bait yang bagus makna ni. Baik. Jadi bait ini berulang 2 kali. Maknanya dalam masa dekat. Agak-agak boleh beza tak? Sekarang dia sebut dalil sebagai apa? Datangnya ausyaka dalam bentuk mudhari'. Yang sebelum ni pembuktian dia sebagai apa? Tanpaan. Jadi syair itu digunakan pakai dua, dia tak ada an. Cuma dia bersekerak je lah sini. Yushiku man farra min maniyati fi ba'd ghirrati yuwafiquha. Tak ada an, tajrid an. Wa za'ama al-asma'i dan telah menyangkalah oleh al-Asma'i annahu lam yusta'mal yushiku illa bilafzil mudhari'. Bahwasanya tidak diguna pakai yushiku kecuali dengan lafaz mudhari'. Walam tusta'mal ausyaka bilafzil madhi. Itu dia. Asma'i ni kata tak diguna fi'il madhi. Waqad warada fi syi'ri, dan sesungguhnya telah waridlah, sedangkan warid dalam syair. Dia kata tak digunakan kecuali dengan lafaz mudhari'. Hak madhi tak ada. Lam tusta'mal ausyaka bilafzil madhi, sedangkan warid dalam syair dalam bentuk madhi. Walau su'ila an-nasu turaba la ausyaku. Ada tak syair ni tadi? 89. Dalam dekat-dekat. Ini ialah dalil kata ada diguna dalam bentuk madhi. Ini bercanggah dengan pendapat al-Asma'i. Yang tadi syahidnya untuk apa? Ausyaku ni ada an. Ausyaka kebanyakannya khabar mudhari' dia ada an. Jadi diguna pakai dua. Walau su'ila an-nasu turaba la ausyaku idza qila hatu ayamallu wa yamna'u. Na'am. Tiba-tiba pompang duk bahan ni, tiba-tiba dia kata na'am ya. Al-kathiru fiha isti'malul mudhari'i. Banyak padanya penggunaan pada mudhari'. Wa qalla, dia ambil jalan tengah. Artinya kalau kita nak tabit, wa fil haqiqah, pada hakikatnya al-kathir fiha isti'malul mudhari' wa qalla isti'malu al-madhi. Itu ambil jalan tengah. Bukan tak ada langsung seperti kata al-Asma'i. Wa qaulul musannifi, dan kata musannif, tak mana ni? Betul nah? Ada langkah tak ni? Dalam ni sekejap ni yakadu illa bilafdhil wa qala isti'malu wa syaka bil madhi. Ini ada statement yang sebaris. Dalam PDF dia tulis lain. Dalam kitab ana ni dia tulis na'am al-kathir fi isti'mal mudhari' wa qalla isti'malu al-madhi. Sekejap betul ke ni? Cari tak jumpa. Mana ada wa za'ama al-Asma'i. Wa za'ama, sekejap. Mana bawah lagi ya? Kan?
Na'am. Atas lagi kot. Sekarang. Na'am. Walau su'ilan nas walau su'ilan nas Walaisa bijayyid itu tak. ada tak? Memang nampak bercanggah lah dia ceritakan. Walaisa bijayyid itu tak. Walaysa bijayyid tidak ada. Illa bilafdhil mudhari' walam tusta'mal awshaka bilafdhil madhi. Sekejap tengok lagi. Walaysa bijayyidin tidak ada. Kemudian bal hakal khalil pun tak ada. Bal qad hakal khalil isti'mal al-madhi wa qad barulah waqad warada fi syari. Sebab tu kita jadi agak kebingungan. Tapi tak apalah, boleh fahamlah. Lari sikit. Kita ambil balik na'am. Na'am al-kathiru fiha isti'malul mudhari' wa qala isti'malul madhi wa qawlil musannif, dan kata-kata musannif wazadu musyikan. Dalam matan tu. Wa kadala ghairu wazadu musyikan. Maknanya annahu qad warada aidan, sesungguhnya datang juga penggunaan isim fa'il min awsyaka, ka qawlihi, seperti katanya kata syair, famushikatun. Ada bukan tak ada. Arduna an ta'ud, awsyaka hampirlah. Bumi kami ni, tanah kami ni akan dikembalikan. Khilafal anisi wuhushan yababa. Bukan yababa tu wahai baba, bukan. Khilafal anis, jauhlah. Khilafah artinya ba'udah, ketinggalan jauh. Al-anis, orang yang manja. Wuhushan, kan, hal keadaan dia berada di tempat wuhush. Wuhush ni qafran khalian, satu tanah yang kosong, tidak ada apa-apa. Yababa artinya alladhi laysa fi ahad, tanah kering kontang kosong, tidak ada orang. Famushikatun arduna an ta'uda khilafal anisi wuhushan yababa. Maksud dia nak cerita tu boleh agak-agaklah fahamnya apa. Baik. Dalilnya ialah musyikatun. Awsyaka dalam bentuk isim fa'il. Baik. Wa qad yash'aru, yang ni kena perhatikan baik-baik. Apa maksud dia? Dan ada kalanya yush'iru takhsisuhu, memberi faham, memberi rasalah, mentakhsiskannya dengan sebut awsyaka. Takhsisu awsyaka bidzikri, takhsisnya nya musannif akan apa? Fi'il naqis awsyaka tu bidzikri, disebut dalam matan. Annahu lam yusta'mal ismal fa'il min kada, bahwasanya tidak digunakan isim fa'il daripada kada. Sebab disebut awsyaka saja, musyikan. Jadi ada kalanya yush'iru, takhsis dia memberi faham begitu. Soalannya mafhum mukhalafahnya, bila dia sebut wazadu musyikan, awsyaka ni ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada isim fa'il. Mafhum mukhalafahnya kada ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', isim fa'il tidak ada. Wa qad yush'iru, ada kalanya takhsis itu memberi rasa begitu. Ada. Wa qad yush'iru takhsisu aw syaka bidzikri annahu lam yusta'mal ismal fa'il min kada. Soalannya kada tak ada isim fa'il. Walaysa kadzalik. Bukan lagu tu, kata Ibnu Aqil. Dia bukan komen kepada matan Ibnu Malik, tidak. Tetapi waqad yush'iru, ada kalanya statement Ibnu Malik dalam matan memberi faham gitu. Walaysa kadzalik, bukan macam tu. Bal qad warada isti'maluhu fi syi'ri, bahkan sesungguhnya telah waridlah, datanglah oleh penggunaannya nya kada dalam bentuk isim fa'il fi syi'ri, dalam syair ada. Ka qaulihi, seperti katanya kata syair, amutu asan yaumar rijami wa innani. Aku akan mati kecewa. Yaumar rijam, hari yang, pada hari yang, ar-rijam, yaumar rijam ni hari yang, al-hijarah tud'a 'ala al-qabri, maknanya kubur aku ni orang tak batu-batu. Aku akan mati dalam bentuk kekecewaan.
Wa innani yaqinan, dan sesungguhnya aku yakin. La rahnun billadhi ana kaidu, dengan gadaian, dengan yang ana kaidu, akulah kaidu. Kaidun, kada maknanya hampir, oleh aku. Ana kaidun. Isim fa'il ada dalam fa'il sekali. Wa qad dzakara al-musannifu hadha fi ghairi hadzal kitab. Dan sesungguhnya telah menyebutlah al-musannif akan ini, matan bait tadi ni yang ana kaidun tu pada selain kitab ini. Dan kita rasa musannif pun tak maksudkan begitu. Sebab itulah takut-takut kod-kod kita faham macam ni, maka Ibnu Malik menjelaskan walaisa kadzalik. Bukan begitu. Kada juga ada dalam bentuk isim fa'il. Jadi kaidun. Wa afhama kalamul musannifi, dan kalam musannif memberi faham. Jadi afhama fi'il madhi ziyadah hamzah di depan memberi erti muta'addi. Jadi kaedahnya iza zadal harfu zadal makna, tambah huruf tambah makna ataupun berubah makna. Memberi fahamlah oleh kalam musannif anna ghaira, jumlah anna ghaira kada itu ialah fi mahalli nasbin maf'ulun bih bagi afhama. Iaitu maftuh hamzah inna. Hamzah inna kena fathah. Akan bahwasanya ghaira kada wa ausyaka, bahwasanya selain kada dengan ausyaka min af'ali hadzal bab, daripada fi'il bab ini, lam yarid minhul mudhari'u wala ismul fa'il. Tidak datang darinya mudhari' dan isim fa'il. Itu yang kalam musannif diberi faham. Cerita kat kita, wasta'malu mudhari'an li ausyaka wa kada la ghairu wa zadu musyika. Dia berpegang begitu. Wa haka ghairuhu khilafa dhalik, dan telah menghikayatlah oleh selainnya, selain al-musannif, akan khilaf yang demikian itu. Pula dah. Jadi kalau musannif memberi faham gitu. Tapi ada hikayah orang lain, oh tidak. Tidak seperti apa yang difaham oleh al-musannif. Musannif faham apa? Hanya kada dengan ausyaka saja. Yang mai fi'il mudhari' dengan isim fa'il. Ada. Hak lain pun ada. Seolahnya begitu. Fahaka sahibul insaf. Dia sebut saja. Dia tak sebut saja. Dia buat main bukti. Dan telah menghikayatkanlah oleh sahibul insaf, artinya sahibu kitabil insaf. Siapa dia? Bila sebut sahibul insaf ni, nama dia Abul Barakat Al-Ambari. Bukan nama orang, Abul Barakat Al-Ambari. Al-Insaf tu nama kitab. Dia duduk di Baghdad ni. Dia meninggal dunia tahun 1181 di Baghdad. Zaman tu memang Iraq ni pusat keilmuan. Sebab itu mereka apa pun hancurkan Baghdad, Iraq dulu. Iraq dah hancur ketamadunan Islam tu. Jadi kitab Al-Insaf ni ialah Al-Insaf fi masailil khilaf fi nahwil kufiyin wal basriyin. Dia kaji khilaf Kufah dengan Basrah. Dia duduk di Baghdad, dia ambil jalan tengah. Khilaf dengan Kufah dengan Basrah kelip-kelip ni. Jadi Abul Barakat Al-Ambari menghikayatkan isti'malul mudhari'i wasmil fa'ili min asa. Penggunaan digunakan mudhari' daripada asa. Isim fa'il daripada asa pun ada. Tu dia punya ekstrimnya. Qalu, kata mereka itu, asa ya'si. Betul tak baris dia? Asa ya'si, dalam kitab ni ba tu titik jatuh. Bukan ba'si. Asa ya'si fahuwa asin. Asa dia aisun. Asin isim fa'il. Abul Barakat Al-Ambari mengatakan ada, bukan itu saja. Wa hakal Jauhari mudhari'a tafiqa, dan telah menghikayatlah oleh Al-Jauhari datangnya mudhari' daripada tafiqa. Wa hakal Kisai mudhari' ja'ala. Bukan ja'ala fi'il biasa tu. Memanglah ja'ala ada yaj'alu. Ja'ala dalam arti kata dia sebagai af'al naqis, kategorinya af'al muqarabah. Kategori yang lagi kecil ialah af'al al-insya' wa syuru'. Itu yang dimaksudkan tak ada mudhari' tu. Tapi Kisai kita ada.
Faham? Ba'da asakh. Susah ini. Ba'da asakh law laqa aw syaqat yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Ikhtasad a. Ha. Mana dia? Oh, itu bukan matan tu. Dia ingat kod matan kalau ada hitam sama. Itu syarah dah. Kita ulang balik. Ba'da asakh law laqa aw syaqat yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Ba'da asar, setelah asar. Ikhlau laqa, setelah ikhlau laqa dan au syaka. Asa af'al raja, ikhlau laqa af'al raja, au syaka saja muqarabah. Apa yang hukumnya di sini? Ba'da asar law laqa au syaqqat yarid. Ada kalanya datang. Dalam bentuk apa? Ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Apa makna ghinan? Ghinan maknanya yastaghni, terkaya ia. Orang kaya perlu duit nak? Orang kaya, hakikatnya dia dah ada duit, dia tak perlu duit. Jadi makna ghinan di sini bermaksud ada kalanya qad yaridu an yaf'ala itu terkaya, tak perlu an thanin fuqid. Daripada yang kedua, an daripada thanin. Yang kedua berarti khabar. Dhabit kena dhabit. Tak dhabit tak faham. An thanin daripada yang kedua, artinya daripada khabar kepada asa, khabar kepada ikhlau laqa, khabar kepada ausyaka. Ada kalanya tak perlu. Berhenti di situ. So kalau tak perlu, apa yang kita faham? An dengan fi'il tu menjadi, jumlah itu menjadi khabar fi mahali nasbin kepada asa, ikhlau laqa, ausyaka. Kalau tak perlu, artinya asa, ikhlau laqa dan ausyaka jadi apa? Kan? Jadi fi'il tam. Jadi fi'il tam lah. Faham tak? Dah tak perlu kepada khabar. Dia jadi fi'il tam balik. So fi'il tam hanyalah ada fi'il. Dia jadi fi'il dan dia ada fa'il. Tak ni. Sebab tu qad yaridu. Ada kalanya datang begitu. Ba'da asakh law laqa aw syaqad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Ibadah sani dia yang fuqida, yang dihilangkan. Tak perlu. Artinya dia jadi fi'il tam, asa dengan ikhlau laqa dan au syaka. Baik. Ikhtassat asa wa ikhlau laqa wa au syaka bi annaha tusta'malu naqisatan wa tammah. Ditaksiskan untuk tiga ni sahaja. Asa, ikhlau laqa dengan au syaka dengan bahawasanya ia digunakan hal keadaan dia naqisatan sebagai fi'il yang naqis. So dhabit naqis, fahamlah kan? Yarfa'u awalan isman lahu wa yansubu tsani khabaran lahu. Kalau tammatan tidak ada kaedah itu, platformnya berubah, dia menjadi fi'il berhajat kepada marfu'nya. Itu istilah dalam nahwu paling umum. Ataupun fi'il berhajat kepada fa'il. Tapi dalam kitab ni dia ajak kita sebut yahtaj ila marfu'i. Al-fi'lu yahtaj ila marfu'i. Ada kalanya. Tengok ayat lah. Faham? Okay, apa ni? 5 minit lagi dan insyaAllah. Alhamdulillah, tahniah lah yang boleh ikut petang ni, bukan senang. Ana pun baru balik sampai pukul 1:30, pukul 2 tadi. Malam ni, sekali lepas ni, habis pukul 6. Ada kuliah maghrib pula dah. Tapi esok insyaAllah, esok nak tuan-tuan Ana tak ke pejabat. Kita macam biasa, 6.45. 6.45, 7.45 macam biasa balik. Lepas tu apa-apa nak berlaku kita akan maklum. Up to date lah. Okay. Baik. Fa amma an-naqisatu, maka adapun an-naqisah artinya fi'il asa ikhlau laqa au syaka yang naqisah ni, faqad sabaqa dzikruha, sesungguhnya telah terdahulu oleh sebutnya dah lepas dah. Wa ammat tammatu, dan adapun yang tammah asa ikhlau laqa dan au syaka yang tammah, fahiyal musnadatu ila an wal fi'li, maka ianya ialah yang diisnadkan kepada
an dan fi'il. Contohnya nahu asa an yaquma. Ini ialah contoh asa yang tammah. Maksud apa? Fahiya al-musnadatu ila an wal fi'li. Konsep ini kembali kepada kaedah konsep asli. Di mana konsep asli kita ada dua umdah, iaitulah kalau jumlah fi'liyah diisnadkan kepada fi'il, diisnad kepada fa'il. Kalau jumlah ismiyah, mubtada isnad kepada khabar. So sebab itu dia guna istilah fahiyal musnadah. Fahiyal musnadatu, maka ianya ialah yang diisnadkan apa dia? Asa, ikhlau laqa dan ausyaka kepada an dan fi'il. Selesai masalah bila kita isnad. Makanya dalam contoh asa an yaquma, makna dia apa? Mudahan oleh bahawa berdiri dia. Nampak? Oleh bahawa asa an yaquma. Sebab asa isnad kepada an dan fi'il. Apa beza mudhaf ilaih? Tak sama. Istilah isnad dengan idafat lain. Isnad ni masing-masing ada tugasan. Fi'il, kemudian ada fa'il melengkapkan ayat. Mubtada ada khabar. Kalau mudhaf ilaih, dua kalimah yang digabungkan timbul satu makna yang baru, tu konsep idafat. Dua kalimah. Contohnya kita kata lahmun dengan baqaratin. Ana selalu buat contoh apa? Selalu buat contoh tu. Lahmun tu daging. Ataupun idafat ni dia bererti taksis. Daging umum sangat. Lahmu baqaratin. Daging lembu. Macam tu lah. Dia timbul ataupun timbul makna yang baru. Apa lagi timbul makna baru? Bukan sifat, jangan sifat. Idafat. Kalimah yang lain-lain. Kitabul fiqhi. Kitab fiqah. Itu konsep idafat. Kitab umum. Tapi makna baru, oh kitab ni kitab fiqah. Kitab ni. Tapi tidak ada pada isnad. Isnad konsep dia lain. Faham yang tu insyaAllah. Dan dari sudut Arab, mudhafu ilaih mesti majrur. Macam tu. Wakhlau laqa an ya'tiya. Ikhlau laqa fi'al apa? Raja. Harap-haraplah oleh datang dia. Wa awsyaka ay yaf'ala. Mukharabah kan? Hampirlah oleh dia buat. Dia dekat-dekat dah nak buat tu. Wa awsyaka ay yaf'al. Dia dekat nak buat dah tu. Dia dekat-dekat nak datang dah tu. Keenam dah. Baik, kita kena berhenti tuan-tuan. Kita akan ambil balik bait 171. Ba'da asakh law laqa aw syaqad yarid ghinan bi ay yaf'ala an thanin fuqid. An thanin fuqid ialah khabar yang hilang. Fuqidah, hilang. Mafqud. InsyaAllah kita akan baca. InsyaAllah tak lama. Pagi esok lah. Pagi esok. Sambung lagi yang ni. Dekat-dekat ni bagus. Cuma Ana lah teruk sikit. Abah lah teruk sikit. Tak pergi balik malam pukul 10. Kena semak pula untuk esok. Tapi insyaAllah Allah bantu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.